Alhamdulillah, syukur pada Allah dengan izinnya kita dipertemukan pada malam ni, dan insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab ringkasan kitab Al-Kabair, di mana kita masih lagi berada pada dosa yang ke-13 di bawah tajuk minum arak, dan pada pertemuan yang terakhir bulan lalu kita berhenti pada muka surat yang ke-77. Bagaimana tuan-tuan kita tengok pengharaman arak itu secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana disandarkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa arak ini adalah punca segala kejahatan, punca segala kemaksiatan. Dan kita tengok tuan-tuan, kalau boleh kita nak harap daripada apa yang kita dapat selepas kita faham pada bab ni tuan-tuan, kita cuba cari usaha bagaimana nak mengharamkan arak itu dalam negara kita, dalam negeri kita, habis-habis tak ada dalam kawasan kita, dalam qaryah kita tuan-tuan. Sebab benda ni kalau ada tuan-tuan, maka macam-macam maksiat, segala jenis malapetaka dan bala bencana akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik tuan-tuan, kita nak sambung pada muka surat yang ke-77 di bawah fasal yang baru, peminum arak seumpama penyembah berhala. Tengok tajuk pun takut tuan-tuan. Minum arak diistilahkan sebagai seorang penyembah berhala. Yang mana kita tahu tuan-tuan dalam akidah mereka yang menyembah berhala, mereka tak sembah Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai orang kafir. Yang mana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, orang kafir ini tuan-tuan akan ditempatkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Tak ada jalan untuk keluar, tak ada waktu untuk berehat sepanjang masa, sehingga tak ada waktu tempoh. Tak nak habaq pun tak reti tuan-tuan, tak ada waktu tempoh. Kita tidur sampai daripada mula tidur sampai bangun tidur ada tempoh. Kita pergi kerja sampai balik kerja ada waktu tempoh. Kita lahir sampai mati ada waktu tempoh. Tapi syurga neraka tak ada waktu tempoh. Khalidina fiha abada, kekal duduk dalam tu selama-lamanya. Kalau dalam syurga seronok dapat nikmat. Tapi kalau neraka akan mendapat azab dan bala daripada Allah Subhanahu wa taala, tak berhenti-henti, memang tak boleh terima ngakai, tak boleh nak fikir. Tapi itulah kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok dalam kitab. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudminul khamri ka'abidi wathan, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud penggemar arak yakni peminum tegar itu seumpama orang yang memuja patung berhala. Nabi memberikan satu persamaan orang yang suka minum arak, yang kaki ketagih, tegak ni tuan-tuan, tak boleh nak buat apa dah, arak ni mesti diminum tiap-tiap hari. Mailah abang kata haram, bagi tahulah kata benda ni dosa besar, sebutlah kat dia hang buat benda ni Allah Ta'ala laknat, dia tak heran, mesti kena ada arak. Maka orang ini diumpamakan seperti orang yang menyembah patung berhala, orang yang jauh daripada rahmat Allah. Kita khawatir tuan-tuan dengan orang yang macam ni, dia boleh terkeluar daripada senarai hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba yang beriman kepada Allah. Dia akan menjadi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar kesalahan dia dan besar juga bala bencana yang akan diberikan oleh Allah kepada dia. Penggemar arak yakni peminum tegar, jika mati dengan tidak sempat, orang yang minum arak seperti orang yang menyembah berhala. Makna kata orang ni akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis kedua, Nabi bagi tahu orang yang minum arak takkan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Bermakna ada pelbagai jenis versi yang didatangkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis baginda, tapi semuanya membawa satu maksud yang sama, iaitulah orang yang cinta kepada arak, mereka takkan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, syurga ni rasanya dah banyak kali dah. Setiap kali bila kita main saja tuan-tuan, kita akan cerita bab syurga neraka. Sebab kabair ni dia tak lari daripada benda tu. Membicarakan bab kabair, bab dosa-dosa besar, kita nak minta supaya kita faham, jauhkan benda ni supaya nak dapat syurga.
Kalau tak mengaji kitab kabair pun tuan-tuan, tanya anak-anak kecil pun tuan-tuan, yang mereka dah faham tentang syurga neraka ni apa, anak-anak tadika kecil-kecil pun tanya, lepas mati nak pergi mana? Dia akan sebut syurga. Kita tak jumpa orang yang nak sebut nak pergi neraka Allah Subhanahu Wa Taala, tak jumpa tuan-tuan. Tapi dengan perlakuan yang sedemikian, orang yang masih hidup dia dengan arak, yang terang-terang melanggar arahan Allah dan Nabi SAW, dia takkan ada can untuk nak masuk syurga Allah. Sedangkan Allah Ta'ala ciptakan syurga dia ni tuan-tuan, dan nikmat-nikmat dia untuk kita. Macam saya pernah sebut tuan-tuan, berkali-kali peringatan untuk saya dan kita semua tuan-tuan. Sebenarnya kita sendiri sedang meletakkan satu jalan di atas kehidupan kita, dunia dan akhirat. Kita sendiri sedang menyusul lorong-lorong. Lorong yang cantik tuan-tuan, lorong yang kita dapat panduan daripada Allah dan Nabi SAW. Cara nak dapat panduan, ikut yang apa yang Allah Ta'ala pesan, jauhkan diri daripada apa yang Allah tak suka. Bila kita boleh elakkan perkara daripada melakukan dosa dan maksiat tuan-tuan, maka kita berada atas jalan yang betul, yang akan membawa ke panduan Allah, di mana akhir panduan tersebut pasti tersergam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hari ini kita dah dapat untuk hari ini saja 2 hadis yang Nabi cerita tuan-tuan. Confirm orang yang minum arak tak sempat bertaubat, takkan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ditambah pada hadis yang kedua satu lagi, orang yang menderhakai kedua ibu bapanya. Kalau tuan-tuan perasan, hadis ni kita dah jumpa pada bab ke-6 dulu, bab derhaka kepada ibu bapa. Kita dah jumpa hadis yang sama. Sebab dua benda ni tuan-tuan, antara benda yang memang sama sekali agama kita tolak, agama kita larang kita buat. Dan kalau kita bicara bab arak tuan-tuan, kalau kita tengok secara terperinci pengkajian tentang agama-agama lain, tengok dalam Buddha, apa kata gautama Buddha, tengok dalam Taoism, apa katanya, tengok dalam Kristian, tengok dalam Hindu tuan-tuan, tak jumpa lagi satu agama ataupun ajaran yang menyuruh ataupun membiarkan penganutnya minum arak. Antara benda persamaan arak dengan zina ni tuan-tuan, banyak ajaran-ajaran lain pun semua melarang penganut dia daripada melakukan dua benda ni. Dan Islam terkedepan dalam bab arak. Diharamkan secara mutlak dalam keadaan kita tengok bagaimana Allah faham jiwa sebelum nak mengharamkan tu. Arak dah jadi sebahagian daripada minuman utama, diberikan masa tempoh untuk dikurangkan sampai akhirnya diharamkan. Dan jangan sebutlah, takkan jumpa satu nas pun yang membolehkan kita untuk meminum arak, menjadikan arak itu sebagai pilihan, walaupun ianya sekadar ubat. Macam lah ni tengah duk berdebat tentang vaksin kan. Oh, geng-geng anti-vax. Ni tak tahu Dr. Zahir kita tak tahu lah belah mana kan. Orang vax ke anti-vax ke? Kan? Macam-macam tuan-tuan. Bila alim ulama, tok mufti dah kata benda tu harus, kita ni yang duk buat pandai lebih daripada mufti tu pasal apa? Mula duk habaq kata asal vaksin dia mesti kena ada babi. Kalau betul lah tuan-tuan ada pun benda tu tuan-tuan, mesti dia akan ada satu asbab musabab yang besar kenapa benda tu diharuskan. Ulama kita tak gila tuan-tuan. Ulama kita tak bodoh tuan-tuan. Ulama kita semuanya mendapat panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam bab arak, macam mana kita tengok soalan abang kita minggu lepas kan, ada orang cari jalan nak menghalalkan arak. Sebenarnya takkan jumpa satu jalan, melainkan apa yang akan dijumpa, jalan menuju ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wal a'yazubillah. Baik, dayus ni biasanya orang sebut kepada lelaki yang dia tak heran dengan hukum hakam Allah, lelaki yang pada kehidupan dia ada isteri, dia ada anak, dia ada kakak-kakak, dia ada mak, tapi dia tak jaga, dia tak tegur, dia tak tegas. Dia biar orang-orang yang menjadi tanggungan dia itu bebas melakukan apa saja. Bahkan dia berbangga dengan apa yang dia lakukan. Anak isteri dia bila keluar tak tutup aurat, berdandan dan sebagainya, dia jadi seronok bila anak isteri dia menjadi tontonan orang. Sedangkan apa yang dilakukan itu adalah perkara yang diharam dan dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak kisah dengan keadaan anak-anak isteri dia yang memang tak melakukan ibadat kepada Allah. Dia sedar bahawa anak isteri dia tak solat, tapi dia tak marah, tak tegur, tak cakap apa pun.
Suami keluar pergi kerja, isteri duduk di rumah, isteri tolong suami jaga anak, isteri pun sama naik tak berat dengan urusan agama kepada anak-anak. Orang-orang yang macam ni, orang-orang yang takkan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, amanah ni satu benda yang berat. Kita ni pun tuan-tuan, dalam kehidupan kita banyak mana amanah yang kita sendiri telah seleweng. Saya pun sama tuan-tuan. Bahkan saya lebih teruk daripada tuan-tuan bahasanya. Dengan kerja ni tuan-tuan, Allah bak mulat ni kadang-kadang bukan nak mulat pun tapi dalam duk ter pun kita tahu benda tu salah. Macam saya mudah kan tuan-tuan, setiap hari saya kena pergi sekolah sekian-sekian waktu. Lah ni tak payah pergi lah, sekian-sekian waktu kena pergi sekolah. Dan bila pergi sekolah pula, dalam tempoh yang ditetapkan yang panjang tu, ada pula tempoh kecil dia. Sekian-sekian waktu ni pergi kelas ni pergi kelas ni. Katalah pukul 8 sampai pukul 9 kena pergi satu kelas. Masuk 8 suku, keluar 8.50. Hak tu kira macam mana? Hak tu kira tak mana. Kita duduk main kerja, kata masuk pukul 3, balik pukul 9 kata. Pukul 3 kita sampai, tapi sampai tak buat kerja lagi. Sampai betul cantik pancakan Zahir merah masalah pula 2.59 ngam-ngam sampai. Masuk tak buat kerja lagi. Dia menyembang, dia yang tu, dia yang ni. 3 suku pun kursi tak tarik lagi, komputer tak on lagi. Sebab tu tuan-tuan, setiap perkara yang kita lakukan itu adalah amanah yang akan ditimbang tara, dipersoalkan dan dinilai balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam bab keluarga kita tuan-tuan, kita sebagai suami tolong jangan ada sifat dayus. Kita dah belajar dah hari tu bab solat tuan-tuan. Kita tengok bagaimana ada satu fasal yang menceritakan tentang didik anak kecil mengenai solat. Sebab apa ada bab tu tuan-tuan? Sebab ulama nak bagi kita faham ini tanggungjawab. Bukan serah ke orang lain, bukan serah kat guru di sekolah, tapi didikan awal tentang agama itu datangnya daripada mak bapak, daripada ibu ayah. Tapi kita sendiri pun tunggang langgang. Solat kita pun kadang-kadang kelut, aurat kita pun kadang-kadang tutup, ikut suka rasa panas nak buka kita buka. Kita sendiri tak boleh tegah dengan diri kita. Macam mana kita nak tegah dengan ahli keluarga, orang yang berada di bawah tanggungan kita? Maka benda ni akan menjadi masalah, sebab kita akan tergolong dalam orang-orang yang dilarang masuk syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyazubillah. Kita duk hidup dan ni tuan-tuan perempuan duk semayang, buat tu buat ni, semua mengharapkan syurga. Duk angkat tangan minta doa, ya Allah ampunlah dosaku, ya Allah hilangkanlah segala salah silapku, dengan harapan bila kurang dosa kita boleh kita masuk syurga. Tapi kita duk buat benda yang menghalang kita masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita faham, kita dah boleh tengok, kita boleh nampak apa jalan yang perlu kita buat, apa yang perlu kita tinggal. Sama-sama kita berhijrah dengan keadaan kita muhasabah balik. Mudah-mudahan Allah akan beri petunjuk kepada kita semua, insya-Allah. Baik, masuk pada fasal yang berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal kebajikan peminum arak. Seorang sahabat Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan manusia yang tidak akan diterima solatnya dan tidak terangkat amal kebajikannya ke langit. Tuan-tuan, solat tak terima, amal tak naik. Makna kata buat tu saja aja, tak ada apa pun, tak ada nilai, tak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kesan yang cukup besar kalau kita tergolong daripada salah satu golongan ni tuan-tuan. Ada 3 jenis orang. Buatlah apa-apa kebaikan pun Allah Ta'ala tak heran, Allah Ta'ala tak nilai, tak bagi ganjaran. Pertama, hamba sahaya yang melarikan diri dari tuannya sehingga dia kembali kepada tuannya dengan meletakkan tangannya memohon maaf. Okay, zaman lah hamba tak ada, so kita kira settle benda ni. Benda ni zaman Nabi SAW ni, zaman-zaman dulu. Selepas Nabi SAW Nabi bawa Islam, hamalan hamba ni mula sedikit demi sedikit terhapus, dihilangkan. Yang kedua, isteri yang ingkar, dimarahi oleh suaminya kerana enggan tidur bersama kecuali suaminya merelakannya. Yang ni isteri yang derhaka.
Tuan-tuan, kita sebagai suami, tuan-tuan, jangan cengih sangat kat bini. Kita duk pegang veto lagu tu lah, hang tak boleh derhaka kat aku. Betul tuan-tuan, tapi dia juga orang macam kita. Dia bukan robot tuan-tuan. Tambah-tambah kalau isteri pun sama kerja dengan kita. Kita keluar pergi kerja, dia pun keluar pergi kerja. Balik mai kerja tuan-tuan, sama-sama balik. Tapi kita bila balik, buka baju apa semua, duduk depan TV, pasang ikon, relax tengok TV. Hak dia kita duk arah lagi macam-macam. Pergi masak tu, baju tak lipat ni, tak basuh tu, anak duk menangis, anak tak mandi. Dan kita duk relax. Pasal apa? Penat. Habis tu bini kita tak penat. Bila bini penat, tuan-tuan, kita penat cepat baik. Saya kalau letih cepat baik. Duk main benda sikit-sikit, padahal benda tak ada apa pun, tapi main tak larat. Dia kira nak baik. Bila isteri mula nak berbaik, dah. Tuan-tuan, jangan jadi orang yang kejam macam tu, tuan-tuan. Kita kena didik isteri kita elok-elok. Kita pun kena tunjuk contoh tauladan. Sama-sama penat. Kadang-kadang ni tuan-tuan, kalau sama-sama penat, biar pilah rumah tu balik memang rumah semak lah, baju tak basuh, makan tak, kita belilah baju tu, biar pilah, esoklah kita basuh. Buat macam tu. Bagi sama-sama dapat keseronokan. Isteri kita pun kadang-kadang dia perlukan juga rehat dia. Kita pergi kerja, balik kerja, kan memang duduk rumah sehari malam, kena pergi badminton lah, ride basikal lah, kadang-kadang duduk saja menyembang lah, pergi Subaidah kena kopi lah, malam satu tengok bola lah. Kita kira keluar, bini tak kerti keluar kan? Bini tak rasa nak keluar. Kita duk kira kita punya me time. Bini pun bagilah sekali-sekala me time dia. Dia nak keluar dengan kawan dia ke, dia nak pergi mana-mana ke. Kadang-kadang me time bini bukan payah tuan-tuan, pergi tinggal kat bilik mana. Tak pun nak bagi sikit, pergi kat Tesco. Bagi 2 jam duduk dia tu sorang-sorang. Suruh 100 kat dia. Allah tuan-tuan, senyum 2 minggu. Dia pun bukan mau apa tuan-tuan, dia pun mau penghargaan. Kadang-kadang sikap kita juga yang menyebabkan isteri tu jadi derhaka. Kita pun kena ada toleransi. Bukanlah cara cakap tu disebabkan takut bini dah. Tapi sebagai manusia. Cuma bila kita tengok bini kita melakukan kesalahan, maka kita tegur. Sebab dalam berbicara tentang fiqh munakahat, dia ada cara-cara kita nak tegur isteri kita. Dan nasihat dia, tegur dia, kemudian marah dia, kemudian pisahkan tempat tidur, kemudian pukul dia. Dia ada. Dia punya step-step dia macam mana kita nak buat yang dianjurkan oleh syarak. Tapi kalau kita ni suami yang penyayang, insya-Allah isteri tak derhaka. Kalau kita suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya, nescaya isteri kita akan hormat dan respect kita. Hari ni suami tak ambil tahu hal isteri, suami tak heran hal dia, duk kira hal suami je. Suami tak ambil tahu apa berlaku dalam rumah, hal anak-anak, semua dia lepas tanggungjawab besar kat isteri. Mana boleh. Beza dah orang dulu dengan orang sekarang tuan-tuan. Beza tuan-tuan. Mak ayah kita, tok nek kita tuan-tuan, tengok macam mana mereka dengan suami isteri mereka. Pasal apa boleh kekal sampai ketua. Bukanlah kata dulu dia tak ada kes cerai, ada, tapi tak banyak macam ni. Sebab apa? Sebab orang berkahwin awal. Darjah 3 dah couple dah. Dah tu kahwin cerai ikut dan. Minggu ni lain, minggu depan lain, lusa mai lain. Main tukar-tukar kahwin cerai. Tu zaman lah ni punya cara tuan-tuan. Makna kata untuk nak mengelakkan daripada ibadat kita sentiasa diterima oleh Allah, kita kena ajak isteri kita. Jangan jadikan dia isteri yang derhaka. Jangan kita lepas semua orang derhaka dah tuan-tuan. Kadang-kadang kita jadi punca. Okey, ni kita kena jaga. Yang ketiga, penggemar arak, yakni peminum tegar sehingga dia normal ingatan. Orang yang minum arak ni tuan-tuan, ketika mana dia mabuk, maka apa saja yang dilakukan pada waktu tu takkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sebut dalam surah Nisa, kalau nak solat tak boleh mabuk kecuali sampai dah sedap, kecuali dia dah normal, dah boleh fikir balik elok, dah waras. Jadi dalam keadaan 3 benda ni tuan-tuan, satu tak ada dah zaman kita, ada 2 benda, elakkan 2 perkara ni. Sebab amal ibadat sama sekali ditolak langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bermaksud kalau betul saya mabuk tak payah semayang. Tak semayang pula tu cerita lain. Sengaja tinggal hak tu benda lain.
Hak ni nak abang hang buatlah macam mana pun tak ada ganjaran, tak ada pahala daripada Allah SWT. Sebab apa? Hang waktu tu tergolong dalam golongan yang dimurkai dan dimarahi oleh Allah SWT. Nak abang dia lagu tu. Baik. Dan ada pun maksud perkataan qamar itu, adalah semua jenis minuman yang boleh merosakkan otak atau fikiran, sama ada dalam bentuk cairan yakni minuman atau kering, sama ada makanan maupun minuman. Bila habaq macam ni tuan-tuan, yang dikatakan arak ni bukanlah kata semata-mata arak yang betul-betul Carlsberg, Tiger, Heineken ke apa-apa yang lebih mahal apa semua tu. Jenis-jenis whisky tak whisky, vodka tak vodka ke apa semua. Hak tu kira satu geng. Hak jenis hina-hina sikit, Tyson ke apa ke, hak borah-borah semua tu dia kira satu geng arak. Dia bukan hanya yang tu saja. Diistilahkan apa-apa yang boleh merosakkan otak atau fikiran. Cerita dia kalau kita makan atau minum satu benda tu, kita boleh mabuk, kita boleh hilang waras akal fikiran, maka tu termasuk dalam arak. Contoh, dadah. Tak kira lah ganja ke, heroin ke, ais ke, syabu ke, apa yang orang sebut. Okey, kita akan mendapat laknat Allah, ibadat kita ditolak oleh Allah, kalau tak sempat bertaubat akan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Baik. Dan menurut Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, Allah tidak akan menerima solat orang yang minum minuman keras selagi mana masih ada berbekas di dalam jasadnya walaupun sedikit. Selagi mana arak yang kita minum tuan-tuan, walaupun dah hilang mabuk dia, masih ada lagi dalam badan, tak keluar habis. Selagi itulah amal ibadat dalam bentuk solat dan sebagainya akan ditolak langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuan-tuan, Allah tak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Allah sendiri declare, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dan Tuhan kamu tidak berlaku zalim kepada hamba-hambanya sama sekali. Nanti kalau kita habaq, wahai Allah, kenapa tak terima ibadat saya? Kenapa ni? Saya dah tak mabuk dah apa semua. Maka secara detail akan ditunjuk dan di-highlightkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak zalim tuan-tuan. Sekecil baik yang kita buat Allah kira, sekecil jahat yang kita buat pun Allah hitung. Tak ada apa. Kalau kita nak persoalkan di hadapan Allah, tak ada masalah, boleh persoalkan. Tapi tengok bagaimana Allah Ta'ala akan bawakan balik bahan bukti di hadapan kita. Dan apabila kita menerima pesanan-pesanan daripada Nabi SAW, tolonglah ikut, tolonglah faham, tolonglah terima. Kalau orang kata kita hari ni kolot lah tak minum arak, 20 dah tak minum arak lagi, empa ni kuno, katalah apa pun tuan-tuan, kita tetap berpegang kepada undang-undang agama. Tuan-tuan, kita ada Nabi, kita ada Rasul, kita ada Allah. Lainlah kalau kita ni golongan free thinker, golongan yang tak ada siapa kuasai kita. Kita golongan atheist ke? Kita golongan yang ada agama tuan-tuan. Kita hidup atas panduan, kita hidup atas ketetapan. Maka ikutlah apa yang telah ditetapkan ke atas kita. Baik. Dan dalam riwayat yang lain dinyatakan, barang siapa yang minum minuman keras, Allah tidak akan menerima sesuatu kebaikan daripadanya. Tidak akan diterima ibadat solatnya selama 40 hari. Kemudian jika ia bertaubat, lalu ia kembali semula meminumnya, maka Allah berhak memberikannya minuman dari kotoran darah atau nanah dari neraka Jahannam. Oh, hadis ni lagi keras tuan-tuan. Hadis atas tadi dia habaq lagi mana arak tu ada dalam badan, lagi tu takkan diterima solat. Hadis yang ni tuan-tuan, satu arak, setitik arak yang kita minum tuan-tuan, akan ditolak amal ibadat kita 40 hari. Yang diminum secara sengaja, dengan waras, dengan faham bahawa itu adalah haram, kita minum juga atas pilihan diri kita sendiri. Kadang-kadang dia akan main, kalau dipaksa macam mana, kalau tak tahu macam mana. Nak habaq arak ni kalau tak tahu macam pelik Sebab arak ni bau dia lebih kurang sama tuan-tuan, busuk dia tu lebih kurang sama.
Tapi kok dah tak tahu macam yang contoh ketum ke apa kan. Kok orang upgrade, orang ubah kan, kita pun tak tahu dan sebagainya. Hak tu lain cerita. Kalau arak pun memang dia tak tahu, dia minum, dia rasa pelik, terus dia tinggal, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa. Tapi untuk orang yang dengan sengaja, dengan rela hati dia nak minum, tuan-tuan, maka orang macam ni akan ditolak ibadat dia. Kita pernah dengar kot tu, rasanya semua pernah dengar tu, setitik arak yang ada dalam tubuh badan kita dengan sengaja akan ditolak ibadat 40 hari tu kan. Setitik 40 hari. Kalau seti tu tuan-tuan, rasa mati hidup pun tak habis lagi apa. Seti tu ada berapa ribu titik kan. Tak pernah kira lah pula, kena buat kajian kot tu. Bagaimana keadaannya dihinakan kepada orang yang meminum arak sampai yang macam tu. Dan Nabi kata kalau dia tak insaf, dia duk buat lagi benda tu, maka seperti mana bulan lepas kita bicara tentang tinatul qabal, satu minuman yang khas ada dalam neraka Jahannam akan diberikan kepada peminum arak di dunia, iaitu campuran daripada darah, nanah, lendir dan segala-gala benda yang busuk yang terbit daripada penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda-benda yang kotor, busuk dan sangat menjijikkan. Itulah minuman yang akan diberikan kepada orang yang tegar meminum arak sewaktu dia hidup di dunia. Diulang balik oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang lain. Dan telah berkata Abdullah bin Abu Aufa, sesiapa yang mati sedang dia adalah peminum arak yang tegar, maka matilah dia seperti matinya seorang penyembah berhala Lata wal Uzza. Maka seorang bertanya, apakah maksud orang yang minum sehingga tidak sedarkan diri? Jawabnya, tidak, tetapi orang yang meminumnya walaupun sekali dalam beberapa tahun. Yang kata minum arak ni tu bukan kata dia minum saja, tiap-tiap hari dia minum, setiap waktu dia minum, tak. Jarang-jarang 5 tahun sekali baru dia minum. Tak kisahlah kata 10 tahun sekali baru dia minum. Dia termasuk dalam golongan orang yang minum hari-hari. Sama aja satu geng. Dan mati tanpa sempat bertaubat, mati seperti dia itu penyembah Lata wal Uzza wal iyazubillah. Orang yang menyembah berhala, dia akan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak akan diterima segala amal ibadat dia. Takut-takut tuan-tuan akan dihalau tanpa hisab masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lagi nak amak tuan-tuan? Apa lagi yang kita nak sebut tuan-tuan? Terang, nyata dan bersuluh dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Tu kalau kata nak baca sampai habis ni tuan-tuan, kalau kita tengok sampai habis, semua ni menceritakan benda yang sama. Ending dia mesti masuk dalam neraka Allah SWT. Kita, sebab kita tak duduk dalam suasana orang yang minum arak, mungkin kita tak rasa benda ni berat. Ustaz pun duk sembang apa arak banyak-banyak, bukannya ada orang minum arak pun taman kami, alhamdulillah. Tapi kalau tuan-tuan ni jenis Abang Tanjung, jenis memang duk lepak kat Penang ni, banyak belah pulau sana, atau orang dia duk kat KL ke apa ke, tuan-tuan, ramai orang Islam minum arak tuan. Ramai sangat. Cuma nampak dengan tak nampak ya, faham dengan tak faham ya. Syukur ke Allah, Allah letakkan kita dalam satu kawasan yang kita jauh daripada maksiat-maksiat yang macam ni. Mungkin ada maksiat-maksiat yang lain, tapi untuk arak ni sekurang-kurangnya tak ada kat tempat kita. Ibu segala kejahatan tak wujud di sini. Syukur ke Allah. Tapi kalau kita duduk dalam bangsa yang macam tu, kawasan yang macam tu tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah, tak tahu nak abang tuan-tuan. Silap-silap kita pun mudah terjebak sekali. Sebagai contohlah, bukan nak menghina mana-mana orang, tapi daripada apa yang diceritakan oleh beberapa orang sahabat saya yang memang mereka duduk di kepulauan yang bebas cukai, yang arak ni murah kan. Berkata budak-budak kecil pun minum, pergi mana-mana kedai semua ada cuai. Dah lebih kurang macam ayak tin kita duk beli FNN, Fanta tu, arak macam tu je duduk boleh ambil. Nak orang Melayu tak Melayu ke apa kan, sama ya, dia pun cuai ya, tak kisah. Sebab benda tu dah jadi murah. Kalau kita berada dalam situasi itu, agak-agak terang mana kekuatan iman kita. Kita duduk dengan kawan-kawan yang macam tu, kita duduk dalam masyarakat yang macam tu tuan-tuan. Kena pula kita ni orang minoriti, kita je tak minum, hal lain semua minum. Lama mana iman kita mampu bertahan tuan-tuan.
Jadi ala kulli hal tuan-tuan, syukur ke Allah banyak-banyak sebab kita tak digolongkan dalam golongan yang macam ni. Dan nak minta satulah macam mana saya sebut bulan lepas tuan-tuan, kalau kita tahu mana-mana kawan kita, sahabat kita, orang-orang yang dekat dengan kita yang ada minum arak tuan-tuan, tolonglah buat satu cara nasihat dia tuan-tuan. Carilah jalan untuk tarik dia keluar daripada benda ni tuan-tuan. Tolonglah. Dan kalau tak ada juga, alhamdulillah, pesan ke anak-anak, cerita kat sahabat-sahabat, sebarkan kepada orang yang kita kenal, jangan sesekali mendekati arak. Sebab akhir zaman arak dengan zina ni sangat berleluasa, sama naik tuan-tuan. Cuba buka media-media sosial, tengok dalam TikTok, tengok dalam Twitter tuan-tuan. Allah, anak-anak muda yang duduk di bandar-bandar yang kononnya tu berdaya saing, berteknologi tinggi, tapi hidup mereka ni tuan-tuan serupa tarak Tuhan. Jadi kita kena main peranan supaya benda ni makin hama makin boleh hilang. Benda ni makin lama makin pupus. Jangan makin lama benda ni makin bersebaran. Mungkin kita selamat, kita ada anak tuan, kita ada cucu, kita ada keturunan. Kita tak mau dalam kehidupan kita, zuriat keturunan kita ada terdiri daripada golongan orang yang melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala lindung kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan rahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf kalau tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang tentang kebaikan, orang amalkan, selagi mana kebaikan tu dilaksanakan, selama itulah kita akan diberi pahala dan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Pertemuan yang akan datang kita akan masuk pula pada fasal berikutnya. Peminum arak tercabut imannya ketika meminumnya. Tercabut iman. Pada waktu tu dia bukan hamba Allah. Pada waktu tu dia tak bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada keimanan dia, tak ada kepercayaan dia kepada Allah. Kita akan tengok dengan lebih detail pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله.